Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, memohon petunjuk, pertolongan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Kita bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan pesuruh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini, Aidil Adha, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan mengikut segala titah perintah Allah serta meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyambut hari Aidil Adha ini, maka dia mengingatkan kita kembali kepada sejarah pengorbanan yang telah dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihi salam, yang kita sentiasa ingat dan sentiasa kita ulang-ulangkan. Watak penting yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah ahli keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana banyak ibadah dan juga perkara-perkara yang dilakukan pada Aidil Adha ini, sunnahnya bukanlah dimulakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jauh sebelum itu telah pun dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka pada hari ini saya ingin berkongsi dengan sidang jemaah sekalian untuk memperingatkan kita bersama akan kehebatan kisah yang dirakamkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Lut yang beriman dengan Ibrahim, Sarah isteri kepada Nabi Ibrahim, Hajar isteri kepada Nabi Ibrahim, Ismail alaihi salam dan juga Ishaq alaihi salam, dua anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apabila Allah mentakdirkan kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau lahir dalam keadaan tidak ada orang yang mengajarkannya tauhid, dalam keadaan di bawah kekuasaan kerajaan Namrud yang menyembah api. Mereka tidak menyembah Allah. Lalu Allah merakamkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim memulakan pencarian Tuhan apabila melihat alam ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan di langit dan bumi agar dia menjadi hamba yang bertakwa. Maka Nabi Ibrahim melihat bintang, mempersoalkan, apakah ini Tuhanku? Kemudian apabila bintang hilang, jelaslah bintang bukan Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempersoalkan bulan, apakah ini Tuhanku? Apabila bulan hilang pada waktu siang, Nabi Ibrahim menyatakan bahawa ini tak mungkin menjadi Tuhanku. Nabi Ibrahim mempersoalkan matahari, apakah ini Tuhanku? Apabila matahari hilang, Nabi Ibrahim jelas bahawa ini bukan Tuhanku. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim mengungkapkan satu ucapan yang kita semua selalu ucap.
ungkapan yang sangat penting yang kita semua hafal. Setelah jelas tanda-tanda kebesaran Allah bahawa bintang, bulan dan juga matahari bukan Tuhan, Nabi Ibrahim mengucapkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wama ana minal musyrikin. Yang kita semua hafal dan kita semua ucap. Siapa orang pertama yang mengucapkan ucapan ini? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Katanya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Tidak ada Tuhan lain melainkan aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan juga bumi. Hanifan, dengan lurus. Tak ada bengkang-bengkok, tak ada Tuhan lain melainkan Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah tergolong di kalangan orang musyrik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, mengajar mereka supaya menyembah Allah tidak lain selain daripada Allah. Sehinggalah pada satu hari kaumnya keluar untuk melihat bintang, meramal nasib berdasarkan bintang. Itu amalan agama mereka. Mereka ajak Nabi Ibrahim keluar bersama. Kata Nabi Ibrahim, inni saqim, aku sakit, sakit yang berjangkit. Kalau aku keluar, jangkit kepada kamu semua, tinggalkan aku di sini. Sebab itu kata Nabi SAW, Ibrahim alaihi salam tak pernah tipu melainkan 3 kali. Yang pertama, bila dia tipu, apabila dia ajak dia keluar pergi tengok, buat ramalan bintang, kata Nabi Ibrahim, inni saqim, aku sakit, aku tak keluar dengan kamu sebab aku sakit. Satu, yang pertama. Lalu mereka pun keluar. Apabila mereka keluar, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pergi memotong tangan dan kaki semua berhala-berhala kecil. Lalu ditinggalkan tangan berhala yang paling besar, diletakkan kapak di tangan berhala yang besar. Mereka balik, mereka tanya kepada Nabi Allah Ibrahim, siapa yang buat ni? Kali kedua Nabi Ibrahim tipu. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hada fas'alhum in kanu yantiqun. Yang potong tangan mereka adalah berhala yang paling besar. Tanyalah kepada berhala yang paling besar itu kalau sekiranya dia boleh bercakap dan memberitahu kepada kamu. Fa'alahu kabiruhum hada, yang buat ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhum, kalau tak puas hati, kamu tanya kepada berhala-berhala kecil ini, in kanu yantiqun, kalau mereka boleh menjawab dan boleh bercakap. Maka mereka pun jelas bahawa tak mungkin berhala besar boleh potong tangan berhala kecil. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kamu begitu dangkal menyembah selain daripada Allah sesuatu yang la yanfa'ukum, tak boleh memberi manfaat kepada kamu dan tak boleh memberi mudarat kepada kamu? Tak boleh faham ke? Tangan dia pun dia tak boleh potong. Tak boleh faham kenapa kamu sembah berhala itu? Lalu mereka naik marah. Mereka menghimpunkan api untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nak bakar Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah memerintahkan api untuk jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Maka api itu tidak membakar Ibrahim. Lalu dengan mukjizat dan juga dengan arahan daripada Allah Rabbul Jalil, api itu menjadi sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian mereka mengarahkan Nabi Allah Ibrahim untuk keluar daripada Iraq, daripada kerajaan Namrud. Siapa yang beriman dengan Ibrahim? 2 orang. Yang pertama adalah Lut alaihi salam. Fa'amana lahu Lut, dan sesungguhnya Lut telah beriman dengan Ibrahim. Dan yang kedua adalah Sarah, isteri kepada Ibrahim. Maka mereka bertiga keluar daripada Iraq untuk menuju ke kawasan lain. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin. Kami menyelamatkan Ibrahim dan juga Lut menuju ke negeri yang diberkati di atas muka bumi ini, iaitu Palestin. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, kemudian Palestin. Nabi Lut pergi ke Mu'tafikat, tempat yang dekat dengan Palestin. Apabila sampai di Mesir,
Di Mesir ada kerajaan yang jahat, Firaun. Maka Firaun ini tugasnya dia akan merampas semua isteri ataupun perempuan yang cantik. Isteri Nabi Ibrahim alaihi salam iaitu Sarah adalah perempuan yang paling cantik ketika itu. Sarah perempuan yang paling cantik. Lalu Firaun mengarahkan, ataupun dalam riwayat tidak disebutkan, raja ini mengarahkan seseorang untuk mengambil isteri Ibrahim ini. Ditanyakan kepada Ibrahim, siapakah perempuan ini? Kata Ibrahim, perempuan ini adalah saudaraku, ukhti. Ini kali ketiga Nabi Ibrahim cakap tak betul. Apakah ketiga-tiga ini tipu? Tidak. Yang pertama dan kedua untuk menjatuhkan berhala. Yang ketiga untuk menyelamatkan Sarah dan juga Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kata, ukhti, ini adalah saudaraku. Firaun mengarahkan Sarah untuk dibawa berjumpa dengan Firaun. Kerana kata orang perempuan ini paling cantik, nak tengok mana cantiknya perempuan ini. Lalu dibawakan Sarah untuk pergi kepada Firaun ataupun maharaja yang besar ketika itu. Apabila raja itu melihat Sarah, dia terkesima dan terpegun dengan kecantikan Sarah. Dia cuba untuk menghulurkan tangannya bagi menyentuh Sarah. Apabila dia menghulurkan tangannya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika itu dia jadi lumpuh seluruh badan, tak dapat menyentuh Sarah. Ketika itu kata Sarah, kalau engkau mau, aku doa kepada Allah, Allah selamatkan engkau, selamat, boleh bergerak semula. Maka raja itu pun minta kepada Sarah, doakan Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia boleh bergerak semula. Kali kedua menghulurkan tangan untuk menyentuh Sarah. Apabila dia cuba menyentuh Sarah, dia jadi paralyzed, lumpuh sekali lagi. Kata Sarah, kalau engkau berhenti melakukan kejahatan ini, aku doa kepada Allah, engkau boleh bergerak semula. Lalu dia pun kata, doalah kepada Allah, dan Sarah berdoa kepada Allah dan dia boleh bergerak semula. Kali ketiga dia cuba untuk menyentuh Sarah, dia lumpuh semula sekali lagi, tak boleh bergerak seluruh badan, dan sekali lagi Sarah berdoa. Selepas 3 kali, kata raja ini, ma ji'tum bihi insan wa inna ma ji'tum bihi syaitan. Yang kamu datang berjumpa dengan aku ini bukan manusia, ini adalah syaitan, bawa dia balik. Lalu raja ini menghadiahkan kepada Sarah seorang perempuan untuk menjadi pembantunya yang bernama Hajar. Maka dihadiahkan kepada Sarah Hajar dan bawa balik kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apabila mereka balik kepada Nabi Allah Ibrahim, Sarah, seorang perempuan yang setia, yang lama bersama dengan Nabi Ibrahim, yang hanya 2 orang beriman dengan Nabi Ibrahim, iaitu ia dan juga Lut, telah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim supaya Nabi Allah Ibrahim boleh memperolehi anak, kerana Sarah tak dapat anak setelah lama berkahwin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan Hajar, kemudian mengandung, dan juga Hajar melahirkan Ismail alaihi salam. Apabila Hajar telah melahirkan Ismail, maka Allah telah letakkan di dalam hati Sarah perasaan cemburu. Cemburu kepada Sarah kerana dia lama telah berkahwin dengan Ibrahim. Dia lama telah berkorban bersama dengan Ibrahim. Dia menghadapi tekanan bersama dengan Ibrahim. Dia menolak segala kesenangan dunia kerana Ibrahim. Dia menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Lalu Hajar mengandung dan dia tak mengandung. Maka timbul bibit-bibit cemburu di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Ibrahim alaihi salam untuk membawa keluar Hajar dan juga Ismail yang baru dilahirkan pergi ke Makkah daripada Palestin. Ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah Ibrahim, Hajar dan juga Ismail, 3 orang anak yang kecil baru dilahirkan, pergi ke Makkah. Apabila sampai di Makkah, betul-betul di Baitullah sekarang, di Baitullah sekarang, Nabi Ibrahim mengarahkan Hajar dan Ismail, di sinilah aku akan tinggalkan kamu. Di sinilah aku akan tinggalkan kamu. Hajar melihat kiri, kanan, depan, belakang, tak ada manusia, tak ada binatang, tak ada pokok.
Dia ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di tempat yang tak ada manusia, tak ada binatang, tak ada pokok. Kata Hajar kepada Ibrahim, ila ayyi syai' takilna, ila ayyi ta'amin takilna, ila ayyi syarabin takilna. Engkau tinggalkan kami dengan apa? Makanan apa yang kami ada untuk makan? Minuman apa yang kami ada untuk minum? Nabi Ibrahim alaihissalam mendiamkan diri kerana ini arahan Allah Subhanahu wa taala di atas hikmah yang sangat besar yang akan berlaku selepas itu. Kemudian Hajar mengucapkan, Allahu amaraka biha. Apakah Allah yang memerintahkan engkau tinggalkan kami di sini? Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, na'am, iya, ini perintah Allah. Itulah jawapan yang benar. Kemudian kata Sarah, idzan lan yudayya'na. Kalau begitu, maka demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan kami. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam keluar meninggalkan Hajar dan Ismail. Apabila berjalan keluar, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan anakku di lembah yang kontang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya di sisi rumahmu yang engkau muliakan. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah mereka ini mendirikan salat. Siapa? Hajar dan Ismail. Dan jadikanlah manusia senang kepada mereka, manusia kesian kepada mereka. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim meninggalkan meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah. Keluarlah Nabi Ibrahim pulang ke Palestin. Ditinggalkan Hajar dengan satu bungkus kurma dan satu bekas air. Hajar minum dan susukan Ismail, sehingga akhirnya habislah minuman itu dan Ismail menangis kerana tak dapat minuman lagi, tak dapat minum daripada kantung susu Hajar, kerana Hajar juga telah hilang sumber makanan dan minuman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Hajar melihat sekeliling, tak ada orang, tak ada binatang, tak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu Hajar lihat bukit yang dekat dengan kawasannya. Itulah Bukit Safa. Hajar naik ke atas Bukit Safa. Apabila sampai ke atas Bukit Safa, dia melihat sekeliling masih lagi tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah anaknya di tengah lembah yang sedang menangis kelaparan. Hajar turun daripada Bukit Safa, melihat ke hadapan ada lagi satu bukit, pergi ke atas Bukit Marwah, naik ke atas Bukit Marwah, melihat sekeliling dan tidak ada apa-apa pun melainkan anaknya yang kelaparan. Hajar turun daripada Marwah, pergi semula ke Bukit Safa, naik ke Bukit Safa, lihat sekeliling tak ada apa pun, pergi ke Bukit Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, sehingga lengkaplah 7 pusingan. Dan itulah sa'i yang kita lakukan pada hari ini sebagai manasik haji dan umrah. Apabila lengkap 7 pusingan, Hajar naik ke atas Bukit Marwah. Ketika itu dia mendengar suara. Suara itu adalah suara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit. Malaikat yang turun betul-betul di sebelah Nabi Allah Ismail. Malaikat yang turun untuk menggali telaga Zamzam dengan tumit malaikat itu. Lalu digali telaga Zamzam dan keluarlah air. Hajar turun daripada Bukit Marwah, melihat Ismail di sebelahnya ada air. Lalu Hajar bimbang air ni akan hilang, dikumpulkan air ini, buat seperti telaga kecil untuk kumpulkan air. Kata Nabi SAW, yarhamullah umma Ismail, Allah merahmati ibu Ismail, lau tarakat Zamzam, kalaulah dia tinggalkan Zamzam, dia tak kepung, maka Zamzam itu akan menjadi mani'an, akan menjadi sungai yang mengalir sampai ke laut. Dia kumpul jadi telaga. Kemudian hiduplah Hajar, Nabi Ismail dan orang yang lain yang tinggal di kawasan itu.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim kemudian datang lagi ke Mekah. Ketika Nabi Allah Ismail telah pun baligh, telah pun mencapai umur baligh, telah pun ataupun meningkat dewasa sedikit. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ismail ataupun Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ibrahim, menyembelih Nabi Ismail. Lalu taat kepada perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bawa Nabi Allah Ismail untuk keluar nak pergi sembelihnya. Ketika itu datang syaitan berjumpa dengan Hajar. Syaitan bertanya kepada Hajar, tahukah engkau ke mana Ibrahim nak bawa Ismail? Kata Hajar, untuk urusan hariannya. Kata syaitan kepada Hajar, tak, Ibrahim bawa Ismail untuk nak sembelih Ismail. Kata Hajar, kenapa dia nak sembelih Ismail? Kata syaitan, kerana Tuhan dia, kononnya Tuhan dia suruh dia sembelih Ismail. Lalu mendengar perkataan syaitan tu, kata Hajar, kalau itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Ibrahim, maka itulah yang terbaik. Maka syaitan itu pergi, berjumpa dengan Ismail. Tanya Ismail, tahukah mana Ibrahim nak bawa hang pi? Kata Ismail, untuk jalan-jalan. Kata syaitan, tak, Tuhan Ibrahim telah memerintahkan Ibrahim untuk sembelih engkau wahai Ismail. Kata Ismail, kalau begitu itulah yang terbaik. Maka dibawanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk pergi ke tempat sembelihan. Di mana tempat sembelihan? Dekat dengan Jamarat, tempat orang melontar pada hari ini. Kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya, inni ra'a fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku diperlihatkan di dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, apa yang kau lihat, apa pandanganmu? Ini mimpi Nabi. Mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi kita jangan pergi sembelih siapa-siapa. Mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi kita itu mainan tidur. Kata Nabi Ibrahim, aku diperintahkan untuk membunuh engkau, untuk menyembelih engkau. Kemudian jawab Nabi Allah Ismail alaihi salam, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan, kerana engkau akan mendapati aku ini orang yang sabar. Sampai ke Jamratul Aqabah, datang syaitan, kata kepada Nabi Ibrahim, jangan sembelih anak itu, jangan ikut perintah Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengambil 7 biji batu, melontar syaitan itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian pergi ke jamrah yang lain, diganggu sekali lagi. Lalu Nabi Ibrahim melontar syaitan itu dengan batu. Itulah jamarat yang kita lontar pada hari ini sebagai manasik haji. Dilontarkan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian apabila Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan pisau di leher Nabi Ismail untuk menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah, ketika ujian sampai diletakkan pisau di leher Nabi Ismail, apabila digerakkan pisau di leher Nabi Ismail, maka Nabi Allah Ibrahim mendapati bahawa leher Nabi Ismail itu tak boleh dipotong dengan pisau. Dalam sebahagian riwayat disebutkan seperti logam yang keras, tak boleh dipotong. Lalu Allah menggantikan dengan kibash. Maka Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim, laqad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu itu. Janganlah sembelih Ismail, sembelihlah kibash itu. Nabi Allah Ibrahim pun meninggalkan Ismail dan menyembelih kibash. Itulah ibadah korban yang kita tunaikan pada hari ini dan hari-hari tasyrik. Ia dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam atas perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Kemudian sebagai ujian Allah membatalkan perintah itu, mengarahkan Nabi Ibrahim menyembelih kibash. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekali lagi Nabi Ibrahim pergi ke Syam, balik ke Mekah, pergi ke Syam, balik ke Mekah, dalam kisah yang panjang. Sehinggalah kali keempat apabila Nabi Ibrahim pulang semula ke Mekah. Ketika itu Hajar telah pun meninggal dunia dan Ismail telah pun besar. Allah memerintahkan Ibrahim
wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mendirikan Kaabah. Di mana didirikan Kaabah? Kaabah didirikan di tapak awal yang telah dibina oleh Nabi Adam alaihi salam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Bangunan pertama yang pernah dicipta di atas muka bumi adalah di Mekah yang didirikan oleh Adam. Bangunan itu hilang. Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail dirikan Kaabah. Maka mereka pun mendirikan Kaabah sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Didirikan Kaabah oleh dua Nabi Allah. Apabila siap didirikan Kaabah, Allah memerintahkan Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj, jemputlah manusia datang tunaikan haji. Kata Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, nak jemput siapa? Allah kata, jemputlah. Maka ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Jemputlah, orang akan datang beramai-ramai berjalan kaki, naik kenderaan daripada semua lembah, orang akan datang, kau jemput. Alaikal adhan wa alayyal balagh. Wahai Ibrahim, kerja engkau untuk jemput, aku akan sampaikan perintah itu kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail alaihi wassalam setelah siap mendirikan Kaabah mengucapkan, ayuhan nas kutiba alaikumul hajj fahajju ila hadzal baitil atiq. Wahai manusia, sesungguhnya telah diwajibkan kepada kamu haji, maka datanglah ke rumah bersejarah ini untuk menunaikan haji. Siapa dengar? Tak ada siapa. Tetapi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, suara Nabi Allah Ibrahim itu disahut oleh seluruh penduduk muka bumi, sehinggalah Baitullahil Haram tidak ada satu saat padanya yang tak ada orang sampai di situ. Tidak ada satu saat padanya yang manusia tidak menyebut dan memuji Allah di situ. Tidak ada satu detik padanya yang tak ada manusia tawaf mengelilingi Kaabah. Itulah kuasa Allah. Maka seterusnya manusia datang berbondong-bondong menunaikan haji. Kalau tuan-tuan tadi kita cerita awalnya berapa orang beriman dengan Ibrahim? 2, Sarah dan juga Lut. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dibenci, yang dihalau keluar daripada Iraq, yang hanya ada 2 pengikut, Allah takdirkan satu dunia mengikut Ibrahim. Setelah kematian Ibrahim, satu dunia mengikut Ibrahim. Kita Muslim, kita kata Ibrahim Nabi kita. Kristian, mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka kata Ibrahim Nabi mereka. Yahudi, mereka membenci Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tapi mereka kata Ibrahim Nabi mereka. Orang yang menyembah berhala di Mekah, mereka tak terima ajaran tauhid Nabi Muhammad, tapi mereka kata Ibrahim Nabi kami. Semua orang mengaku Ibrahim adalah Nabi dia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'uh wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu. Sesungguhnya yang paling layak dan paling pantas untuk menjadi pengikut Ibrahim adalah orang-orang yang mengikut Ibrahim. Orang yang paling layak dilekatkan nama mereka dengan Ibrahim adalah orang yang ikut Ibrahim. Dan inilah Nabi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang beriman. Kitalah yang paling layak mengikut Ibrahim berbanding Yahudi dan Kristian. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah lama bersabar, Sarah setelah Hajar meninggal dunia, setelah Ismail menjadi besar, ketika itu telah pun didirikan Baitullah, Allah mentakdirkan memberi ganjaran di atas kesabaran Sarah. Maka datanglah pada ketika itu malaikat ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebiasaan Nabi Ibrahim, tak ada siapa yang masuk ke rumah dia melainkan perkara pertama yang Nabi Ibrahim buat, sembelih unta bagi orang makan. Tak ada siapa yang datang di rumah Ibrahim siang ataupun malam pada bila-bila masa, melainkan akan disembelih binatang dan diberikan kepada mereka. Datang satu kumpulan lelaki ke rumah Ibrahim,
alaihi salam di Syam, Ibrahim mengarahkan sembelih binatang bagi mereka makan. Apabila disembelih binatang, dihidangkan di hadapan mereka, maka seorang lelaki ini dia diam, tak makan. Fa'aujasa minhu khifatan, maka Ibrahim menjadi terkejut. Ini kali pertama orang mai rumah aku hidang makanan, tak sentuh makanan. Kemudian malaikat itu berkata, la takhaf, jangan takut, kerana mereka adalah malaikat yang diutuskan. Diutuskan untuk apa? Diutuskan untuk pergi ke kaum Lut yang telah melakukan perkara songsang dan tidak beriman dengan Allah, untuk hancurkan kaum Lut. Ibrahim minta kepada malaikat, wahai malaikat, janganlah dihancurkan kaum tu, kerana Lut ada di situ dan Lut beriman dengan Allah, jangan hancurkan semuanya. Kata malaikat, kami tahu siapa yang ada di sana, kami akan selamatkan Lut dan keluarga Lut, melainkan isterinya yang juga derhaka. Wa imra'atuhu qa'imatan fadhahikat. Ketika itu isteri Ibrahim, Sarah, datang. Tak ramai manusia bukan nabi yang jumpa malaikat, yang tahu itu malaikat. Tak ramai. Nabi biasa, malaikat turun jumpa dengan nabi. Tak ramai orang yang dia jumpa malaikat, dia tahu itu malaikat. Para sahabat apabila malaikat datang tak tahu itu malaikat. Malaikat dah balik, baru Nabi cakap, yang datang tadi Jibril, ajar kamu agama kamu. Yang turun tadi berperang dengan kamu adalah malaikat, 3,000 malaikat Allah turunkan daripada langit ketika Badar. Tetapi Sarah, keistimewaan wanita yang sabar ini, bersama dengan Ibrahim tempoh yang panjang, dia datang, dia tahu itu malaikat. Wa imra'atuhu qa'imatan fadhahikat. Dan isteri kepada Nabi Ibrahim ini, dia datang dan dia berdiri, dia senyum. Fadhahikat, dia gelak. Kenapa dia gelak? Kerana telah sampai khabar gembira, kaum Lut yang jahat, yang mendustakan Lut, kaum ini akan dihancurkan. Apabila dia gembira ketika itu, malaikat kata, wahai Sarah, bukan sahaja khabar gembira ini, ada khabar gembira lain. Fabasyarnaha bi Ishaq. Lalu kami khabarkan kepadanya ada satu lagi khabar gembira, iaitu engkau akan mendapat Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan lepas Ishaq akan datang Ya'qub pula. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah lain, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba nafilatan. Kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Ya'qub sebagai hadiah. Dia nak sangat anak, kami bagi Ishaq. Lebih daripada itu, lepas Ishaq akan datang Ya'qub pula, 2 nabi. Itu khabar untuk engkau. Apabila dikhabarkan berita ini kepada Sarah, Sarah terkejut. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Sarah terkejut. Dia terkejut, macam mana aku boleh mengandung umur 90 lebih? Fasakkat wajhaha, lalu ditampar-tampar pipi dia. Betul ke ni? Betul ke nak dapat anak? Wa qalat ajuzun aqim. Dahlah tua, mandul pula, macam mana nak dapat anak? Lalu malaikat berfirman, malaikat mengkhabarkan kepada Sarah, qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Wahai Sarah, demikianlah perintah Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha penuh hikmah. Dan ditakdirkan selepas itu Sarah melahirkan Ishaq, dan daripada Ishaq datang pula Ya'qub, 2 orang nabi daripada anak Sarah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah manusia-manusia hebat yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Ibrahim alaihi salam, setelah dia berani meninggalkan kaum dia, berani mengambil risiko meninggalkan diri daripada Iraq, Allah hadiahkan kepadanya Ishaq dan juga Ismail, 2 anak. Lut alaihi salam, setelah dia menjadi satu-satunya lelaki yang beriman dengan Ibrahim, Allah menghadiahkan kepada Lut alaihi salam sebagai kenabian, menjadi nabi di negeri Mu'tafikat. Sarah alaihi salam, setelah dia sabar bersama dengan Nabi Ibrahim menempuh segala kesusahan,
Allah mengurniakan kepadanya anak dan cucu yang menjadi nabi, Ishaq dan Yaqub. Hajar alaihi salam setelah sabar dan tabah menunggu bersama dengan Nabi Allah Ibrahim, ditinggalkan di negeri haram berseorangan, Allah mengurniakan daripada anaknya itulah negeri Mekah didirikan. Manusia datang berbondong-bondong. Kata Nabi, hadhihi ummukum ya bani ma'is sama. Itulah ibu kamu, wahai bangsa yang meminum air Zam-Zam, iaitu Hajar. Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, dua anak Nabi Ibrahim yang juga hebat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mengambil sedikit sebanyak iktibar ini, kesungguhan keluarga dan sahabat Ibrahim alaihi wassalatu wassalam di dalam berkorban di jalan Allah, dan ganjaran yang Allah kurniakan kepada mereka. Ingatlah kisah ini, balik ceritalah kepada isteri, anak-anak, kaum keluarga, orang terdekat akan kisah ini, supaya kehebatan yang dirakamkan di dalam Al-Quran ini tidak hanya tertinggal di dalam Al-Quran, tapi disebarkan di kalangan orang ramai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Allah menjadikan pada Aidil Adha ini Allah mengampunkan dosa kita, terutamanya bagi sahabat-sahabat yang berpuasa semalam di hari Arafah, sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW, diampunkan dosa yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Juga bagi para sahabat yang berkorban pada hari ini, menyembelih binatang korban, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Korbanlah, serahkanlah binatang ini, dagingnya seluruhnya kepada yang memerlukan. Makanlah sebahagian daripada daging ini, dan sedekahlah selebihnya kepada yang memerlukan. Janganlah sebagaimana yang dilakukan sebahagian orang, setelah dikorbannya, daging ini dijadikan pula bahan jualan. Dia tak jual secara langsung, dia ambil bahagian yang penting, yang disukai, diberikan sebagai upah kepada orang yang buat kerja, kepada tukang sembelih. Janganlah buat begitu. Bagilah kepada orang yang buat kerja, tukang sembelih, duit. Kalau tidak, bahagilah kepada mereka daging yang sama seperti orang lain. Macam mana yang orang lain dapat, mereka juga dapat begitu. Janganlah dikhususkan daging yang paling berkualiti, yang paling baik, kepada sebahagian orang sebagai upah kepadanya. Nak upah, bagi duit. Kerana sembelihan korban ini dilakukan kerana Allah. Setiap sen nilai korban ini, sama ada kita makan ataupun kita infakkan, bukanlah upah kepada sesiapa. Maka beringatlah, tingkatkanlah ibadat kita, ikhlaskanlah diri kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadat kita, dan Allah menjadikan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang bertakwa dan beriman, dan mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim dengan sebenar-benarnya, yaitu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang benar-benar mengikut Ibrahim melainkan Muhammad, dan tidak ada yang mengikut Muhammad melainkan orang yang mengikut apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada agama-agama Ibrahim. Tak ada orang kata agama Ibrahim ni banyak, tak ada. Yang benar hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama Ibrahim yang diterima oleh Allah adalah Islam. Yang lain, walaupun mereka klaim mengikut agama Ibrahim, mereka jauh daripada Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna wa anta arhamur rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin.